Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penuntut-penuntut khususnya daripada Masjid Darul Ma'mur, selamat bertemu kembali dan selamat bertemu untuk pengajian Aqidah An-Najin atau Aqidah An-Najin fi ilmi usuluddin. Jadi kita akan mulakan daripada muka surat 59 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Perbuatan Allah. Jadi kita tahu bahawasanya perbuatan itu ialah gerak daripada seseorang. Artinya orang tu berdiri, makna dia perbuatan dia berdiri. Orang itu bekerja, artinya perbuatan dia bekerja. Itulah yang dikatakan perbuatan. Jadi kita nak bincangkan dalam kitab ini, atau kita nak bacakan dalam kitab ini pendapat pengarang kitab ini tentang perbuatan Allah. Maka wajib kita i'tiqadkan sekalian perbuatan itu Allah Ta'ala jua yang mengeluarkan daripada Adam, maksudnya tiada, kepada wujud, kepada ada, padahal tunggal ia, sama ada ia baik atau jahat. Jadi pertama sekali yang kita i'tiqad, di mana kita tahu yang kita ini adalah hamba dan kita adalah makhluk. Jadi pertama sekali kita mesti i'tiqadkan bahawa segala perbuatan yang berlaku, yang kita hadapi, iaitu yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita sentuh, itu semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Satu saja perbuatan Allah. Artinya tak ada terbagi kepada perbuatan-perbuatan yang berbeza-beza seperti mana perbuatan manusia, tapi perbuatan Allah itu satu saja. Jadi tak adalah yang dikatakan jahat atau tidak jahat, kerana perbuatan Allah itulah perbuatan Allah. Kerana segala-galanya apa yang berlaku adalah dengan perbuatan daripada Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala lah yang membuatnya. Itulah yang harus kita, ataupun yang wajib sebenarnya, yang wajib kita i'tiqadkan. Dan makna baik itu iman dan taat. Jadi yang dikatakan baik pada istilah daripada Allah SWT ialah benda yang makhluk percaya kepada Allah Ta'ala dan kepada segala-galanya, terutama sekali dalam rukun iman. Dan kedua, taat. Taat artinya mengikut perintah Allah Ta'ala tanpa membantah, tanpa berkira-kira ataupun menyangka dan sebagainya, benda yang tidak baik dan lain-lain. Tapi yang penting ialah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan murad daripada jahat itu kufur dan maksiat, dan sama ada perbuatan itu zahir, keluarnya daripada manusia atau lainnya, dan sama ada perbuatan itu ikhtiari, kemahuan sendiri, atau ittirari, terpaksa. Bersalahan kata Mu'tazilah bahawa hamba itu yang menjadikan perbuatan dirinya yang ikhtiari dengan kudrat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada dirinya. Jadi perbuatan semuanya, perbuatan asalnya ataupun yang benarnya, etikadnya ialah dari Allah Ta'ala. Jadi bagi Allah Ta'ala tidak ada jahat, tidak ada baik, kerana cuma Allah Ta'ala menyuruh kita membuat iman dan taat. Jadi kalau kita iman kepada Allah Ta'ala dan taat kepada Allah, itulah baik. Jadi sebaliknya, tidak iman dan tidak taat, itulah yang dikatakan jahat. Jadi semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu sama ada perbuatan yang ikhtiari, maknanya perbuatan yang kita buat dengan secara pilihan kita. Itu ikhtiari. Artinya kita buat seperti kita nak ke kanan ke, nak berjalan ke kiri ke, itu perbuatan ikhtiari. Ataupun kita nak pilih warna merah ke, warna hijau ke, jadi kita pilih antara satu, itu ikhtiari. Kita nak pilih rumah macam mana bentuknya, tinggal di mana,
ketika kita ada pilihan, itu ikhtiari. Ittirari pula perbuatan yang tidak disengajakan, iaitu bukan perbuatan kita, iaitu perbuatan seperti misalnya kita tersandung, terjatuh. Itu adalah ittirari kerana kita tak mau jatuh tapi terjatuh, disebabkan oleh keadaan tanah yang tidak betul ke, atau disebabkan ada orang tolak kita ke, itu dikatakan ittirari. Jadi itu semuanya sebenarnya adalah daripada Allah SWT, kerana benda yang tak baik bagi Allah ialah yang kufur ataupun yang tidak percaya pada Allah. Berlainanlah pendapat Mu'tazilah. Pendapat Mu'tazilah mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia. Manusia boleh memilih apa saja, itu semua perbuatan manusia sendiri kerana itu adalah pilihan manusia. Ini pendapat Mu'tazilah, berlainan dengan pendapat kita, iaitu daripada Ahlus Sunnah. Maka sebab membawa mereka itu akan katanya yang demikian itu, supaya jangan dinisbahkan kejahatan itu kepada Allah Ta'ala, dan kerana mengambil dalil mereka itu dengan firman Allah Ta'ala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, artinya maha suci Allah Ta'ala, Tuhan yang terlebih baik daripada segala orang yang menjadikan. Surah Al-Mu'minun ayat 14. Jadi kenapa Mu'tazilah berpandangan begitu? Artinya benda yang baik saja itulah Allah Ta'ala, benda yang tidak baik adalah kehendak manusia sendiri, pilihan manusia sendiri kalau benda itu tak baik. Tapi Ahli Sunnah mengatakan apa saja perbuatan semuanya pada Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala tidak ada baik, tidak ada jahat, kerana Allah Ta'ala yang membuat. Cuma penilaian kepada manusia, benda yang baik, kalau dibandingkan pada Allah Ta'ala, benda yang baik ialah benda yang taat dan benda yang beriman. Benda yang tidak baik ialah sebaliknya. Itu pandangan Ahli Sunnah. Tapi Mu'tazilah berpendapat bahawasanya perbuatan manusia itu adalah dari diri manusia sendiri. Sekiranya perbuatan itu tidak baik, kerana menafikan yang Allah Ta'ala tidak boleh melakukan kejahatan. Tidak ada perbuatan jahat daripada Allah Ta'ala. Itu pahaman Mu'tazilah. Kerana itulah mereka mengatakan benda yang tidak baik adalah daripada makhluk, benda yang baik adalah daripada Allah. Allah Ta'ala tidak ada melakukan perkara yang tidak baik. Memang betul lah dari segi pada kita, iaitu kita nak mensucikan atau nak membersihkan Allah Ta'ala daripada melakukan tak baik, memang bagus dalam pemikirannya. Tetapi bezanya dengan kita serahkan semuanya, sama ada jahat atau tidak, adalah daripada Allah Ta'ala, kerana tidak ada dalam pandangan Allah mana itu jahat atau tidak, kecuali seperti yang saya katakan tadi, kecuali benda yang berhubung dengan iman dan kufur. Jadi kerana Allah Ta'ala suka orang yang beriman, tak suka orang yang kufur. Itulah pengertian yang tidak baik atau jahat. Tapi maknanya perbuatan yang dilakukan adalah daripada Allah Ta'ala saja. Itu pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka mengambil dalil fatabarakallah, maka Allah Ta'ala maha suci, atau Allah Ta'ala adalah sangat-sangat terpelihara daripada melakukan yang tidak baik, yang mana Allah Ta'ala ahsanul khaliqin, sebaik-baik makhluk. Jadi dari sini Mu'tazilah mengambil dalil daripada ayat Quran itu. Maka menunjukkan ayat ini atas berbilang-bilang orang yang menjadikan, dan atas keadaan Allah Ta'ala itu yang terlebih baik daripada segala yang menjadikan. Jadi dari ayat ini mana khaliqun, mana banyak, kerana jamak muzakkar salim, mana orang-orang yang membuat baik. Ahsanul khaliqin, mana sebaik-baik orang yang mencipta. Jadi orang yang mencipta ni banyak. Jadi kerana banyaknya tu, mereka menganggap ini adalah satu dalil yang mana perbuatan penciptaan tadi ada kena-mengena dengan manusia. Maka kita jawab, kita jawab daripada mereka itu dengan berkata, ahsan diambil daripada al-hasan dengan makna mengetahui,
dan al-khaliqin diambil daripada khuluq dengan makna takdir, maka adalah maknanya Maha Suci Allah Ta'ala, Tuhan yang terlebih mengetahui dan bagi segala orang yang mengirakan dan mentakdirkan. Jadi bagi ahli sunnah wal jamaah, ayat tadi betul memang ayatnya begitu, tapi bukanlah maksud kepada maksud yang dimaksudkan oleh Mu'tazilah. Kerana bagi ahli sunnah, makna ahsan situ ialah benda perbuatan. Benda perbuatan yang mana makna ahsan situ maknanya dikatakan sebaik-baik yang mengetahui, perbuatan yang diketahui, ataupun sebaik-baik pengetahuan, mana sebaik-baik yang mengetahui. Sementara al-khaliqin pula ialah maksudnya ialah iaitu maknanya Maha Suci Allah Ta'ala daripada melakukan benda yang yang tidak keluar, yang tidak termasuk dalam takdirnya. Jadi khaliqin makna yang mencipta, mereka yang mencipta tadi adalah dengan takdir ataupun dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi makna mengikut makna ayat tadi dia, mengikut ahli sunnah wal jamaah, Maha Suci Allah Tabaraka, Tuhan yang lebih mengetahui, ahsan, dan bagi segala yang mengirakan dan mentakdirkan. Daripada benda orang manusia yang mentakdirkan dan yang mengirakan, mana Maha Suci Allah Ta'ala lebih mengetahui, lebih memahami akan perkara itu. Maka telah menyabit oleh mereka itu ada yang bersekutu bagi Allah Ta'ala pada menjadikan, maka adalah mereka ini seperti Majusi, sebagai sabda Nabi SAW, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah, fa in maridu fala ta'uduhum, wa in matu fala tashhaduhum, rawahu Abu Dawud wal Hakim an Ibni Umar. Artinya bermula Qadariyah itu Majusi umat ini, iaitu seperti Majusi daripada umatku ini, maka yakni seperti Majusi daripada umatku ini, maka jikalau sakit mereka itu, maka jangan kamu ziarah akan mereka itu, dan jikalau mati mereka itu, maka jangan kamu hadir akan jenazah mereka itu. Telah meriwayatkan akan hadis ini oleh Abu Daud dan Hakim daripada Ibnu Umar. Jadi mereka adalah mengatakan perbuatan manusia adalah khas manusia, yang membuat sendiri, yang yang mempunyai pilihan nak buat baik, nak buat jahat, itu adalah manusia sendiri, dan mustahil Allah Ta'ala melakukan kejahatan. Mana perbuatan Allah Ta'ala tidak demikian. Jadi mereka telah berpegang kepada ayat tadi, yang pertama tadi yang kita katakan tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tetapi bagi ahli sunnah wal jamaah, mereka itu adalah satu kumpulan yang mengatakan manusia mempunyai kuasa, kuasa membuat sendiri. Ini yang tidak dipersetujui oleh kaum ahli sunnah. Jadi mereka itu diibaratkan sebagai kaum Qadariyah. Dan kaum Qadariyah ini, sebagaimana hadis tadi riwayat Hakim, Abu Daud dan Hakim daripada Ibni Umar, itu mana Qadariyah adalah umat di mana mereka itu adalah diibaratkan sebagai orang Majusi, mana yang mengenepikan kekuasaan Allah Ta'ala dengan yang mutlak. Jadi Nabi mengatakan orang seperti ini adalah orang yang keluar daripada beriman. Oleh demikian jangan kita ziarah mereka, dan jangan kita sembahyangkan mereka, atau kita menjadi saksi kepada kematian mereka. Begitu dahsyatlah sekali maknanya daripada hukum orang Qadariyah. Qadariyah ni ialah satu kumpulan yang mengaku bahawasanya segala perbuatan manusia ini manusia punya. Tak ada campuran, atau tak ada kuasa Allah ke atas kuasa manusia. So itulah mereka dianggap sebagai sama dengan pemikiran orang Majusi. Bermula kaul yang dipilih bahawasanya mereka itu tiada harus kita kufurkan mereka itu, dan jikalau berkata mereka itu hamba ini yang menjadikan perbuatan dirinya sekalipun, kerana mereka itu
membenarkan bahawa hamba serta iradatnya dan kudratnya itu makhluk bagi Allah. Jadi walau bagaimanapun kita tidak ada kuasa atau hak untuk mengatakan pendapat Qadariyah yang pendapat Mu'tazilah yang lebih mirip kepada Qadariyah itu adalah dianggap kufur. Tidak boleh kita anggap begitu. Kerana mereka hanya mengatakan perbuatan mereka itu adalah perbuatan manusia sendiri yang boleh memilih baik atau jahat, tidak ada kena-mengena dengan Allah, tetapi mereka masih percaya kepada wujudnya Allah. Mereka masih percaya kepada kekuasaannya Allah dari segala umumnya. Cuma dalam hal manusia, supaya mereka rasa bahawasanya supaya kita tidak mengatakan Tuhan yang membuat jahat, jadi kerana itulah mereka berpendapat demikian. Jadi dianggap Mu'tazilah tadi, kita tak boleh katakan mereka itu kafir, tetapi mereka itu masih lagi dalam beriman, kerana mereka beriman dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Dan sebab menanggung mereka itu atas kata yang demikian itu, takut jahat dinisbahkan maksiat dan kufur itu kepada perbuatan Allah Ta'ala, kerana ia Tuhan yang amat besar, tiada layak bahawa dibangsakan kepadanya akan jahat-jahat itu. Jadi kenapa kita tak boleh kufurkan mereka? Kerana mereka berpendapat bahawasanya mereka nak nafikan sama sekali Allah Ta'ala melakukan perkara yang jahat. Jadi perkara yang jahat itu sebenarnya dilakukan oleh manusia saja yang buat jahat, kerana Allah Ta'ala tidak sekali-kali membuat jahat. Jadi kerana itulah maknanya mereka itu kita tidak boleh kufurkan. Kerana apa? Kerana mereka masih lagi mukmin dan ingin mensucikan Allah Ta'ala daripada melakukan kejahatan seperti maksiat dan sebagainya. Dan eloklah kita nisbahkan kepada hamba, maka hamba itulah yang berkehendak akan dia dan yang menjadikan dia, dan tiada berkehendak akan dia oleh Allah, dan tiada menjadi ia akan dia. Jadi kita nisbahkanlah perbuatan itu adalah kepada mereka. Mu'tazilah menisbahkan perbuatan apa-apa yang jahat tadi, manusia yang jahat buat. Tak ada kena-mengena dengan Allah. Kenapa? Kerana mereka tak mau campurkan Allah Ta'ala kepada benda yang jahat. Itu satu pemikiran mereka. Tapi bagi kita, bagi ahli sunnah mengatakan segala perbuatan, segala kejadian semuanya daripada Allah Ta'ala, tak ada kira yang baik atau jahat. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala berkehendak ia akan taat daripada orang yang asi, orang yang melakukan maksiat, dan berkehendak ia akan iman daripada orang yang kafir. Jadi kehendak Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala berkehendak supaya orang yang membuat maksiat tadi menjadi orang yang taat. Itu kehendak Allah SWT. Dan Allah Ta'ala juga berkehendak supaya orang yang beriman itu ialah benar-benar menjadi iman, supaya apa? Supaya dia tidak jadi kafir. Artinya Allah Ta'ala berkehendak kepada keimanan seseorang, dan berkehendak juga kepada kebaikan, iaitu Allah Ta'ala berkehendak orang yang buat jahat menjadi baik, orang yang baik menjadi lebih baik. Itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Tetapi berbuat mereka itu akan kejahatan, maka lari mereka itu daripada yang jahat, maka jatuh mereka itu di dalam yang terlebih jahat, iaitu bahawa berlaku di dalam milik Allah atas menyalahi kehendaknya, dan iaitu betul kerana iaitu batil, iaitu batil kerana suatu yang jahat itu jikalau daripada perbuatan hamba, yakni jikalau ditilik jatuh perbuatan itu dengan usaha hamba, dengan usaha hamba. Jadi kita takut kalau kita ikutkan pendapat Mu'tazilah, jadi kita takut bahawasanya akan terdapat dua kuasa yang berlaku kepada dalam makhluk ini, iaitu kuasa Allah dan kuasa manusia. Jadi ada dua kuasa yang berlaku. Jadi ini akan mengakibatkan kepada tidak ada
kekuasaan Allah Taala yang mutlak. Jadi itu sebabnya ahli sunnah tidak bersetuju dengan pendapat Mu'tazilah, kerana akan terfikir ataupun akan terselit dalam akidah seseorang itu bahawasanya ia akan memikirkan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkuasa dengan kuasa yang mutlak. Perbahasan ini agak boleh panjang jugalah, kerana kita akan sambung lagi lah pada minggu hadapan insya-Allah tentang perbuatan ini, kerana ini adalah yang penting supaya kita tahu perbezaan antara pendapat Mu'tazilah dan pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya rasa insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan untuk meneruskan perbincangan ini. Dan sekarang kita balik berfikir mana satu yang kita rasa tenang untuk kita fikir, apa maksud perbuatan Allah segala-galanya, makhluk tidak ada tidak ada kuasa langsung, atau Allah Taala ataupun makhluk ada kuasa sendiri untuk mengelakkan Allah Ta'ala terjebak dalam kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Ini ada perbahasan memang sampai sekarang pun mungkin tidak akan hilang perbahasan ini, tapi harus kita faham antara kedua-dua pendapat ini. Itulah saja, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Salam daripada Masjid Darul Ma'mur kepada pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.